tak semua perempuan yang ada dekat Korea Utara tu dijadikan pleasure squad. Diorang akan pilih siapa-siapa yang berpotensi sahaja. Dan perkara yang first kali diorang akan buat adalah pihak kerajaan Korea Utara ni diorang akan cek latar belakang keluarga perempuan-perempuan ni sama ada menepati piawaian diorang ataupun tak. Dan salah satunya adalah kalaulah keluarga perempuan yang dipilih ni ada sejarah yang mana diorang pernah melarikan diri dari Korea Utara, pihak kerajaan secara automatiknya akan reject perempuan-perempuan ni, which is a good thing lah bagi saya kan. Kira selamatlah perempuan tu. Perkara yang keduanya pula adalah pihak kerajaan Korea Utara ni akan buat physical test dekat perempuan-perempuan ni. Tujuannya adalah nak tengok sama ada perempuan-perempuan ni sihat ke tak, ada sakit ke tak. Kalau ada sakit nanti susah jugalah untuk diorang. Dan yang paling penting sekali bagi pihak kerajaan Korea Utara tu adalah perempuan-perempuan ni mestilah perempuan yang belum diusik lagi tau, ataupun perempuan tu mestilah dara. Bukan itu sahaja guys, diorang juga akan pastikan yang kesemua perempuan-perempuan yang dipilih ni tak ada parut dekat bahagian tubuh badan diorang. Kalaulah ada parut, kemungkinan perempuan ni juga akan di-reject. Pleasure squad ni sebenarnya telah dibahagikan mengikut beberapa kategori tau. Tak semua perempuan yang ada dalam pleasure squad ni buat benda yang sama. Diorang ada kerja masing-masing yang perlu diorang jalankan. Diorang macam ada unit diorang yang tersendiri. Bahagian yang pertama ni adalah unit urut ataupun unit massage. Bunyi memang macam agak pelik kan, unit massage, unit urut, tapi memang betul-betul ada guys. Dan setiap mereka ni akan dilatih dengan teliti untuk mengurut. Unit yang kedua pula adalah macam satu unit hiburan tau. Dan tugas unit ni diorang akan menghiburkan pemimpin Korea Utara dan juga pegawai-pegawai tinggi dalam kerajaan tu. Mereka akan menyanyi dan menari depan diorang sekiranya ada majlis-majlis besar ataupun kerakyat. Mereka akan buat persembahan. Dan unit yang paling akhir ni adalah unit yang akan hanya melayan pemimpin Korea Utara. Korang pun boleh faham lah kan istilah melayan ni. Dan juga unit ni lah yang paling rapat dengan pemimpin Korea Utara, sebab ada sejarah di mana wanita yang ada dalam unit ni pernah menjadi isteri kepada pemimpin Korea Utara. Perempuan-perempuan yang ada di dalam pleasure squad ni sebenarnya akan berkhidmat selama beberapa tahun sahaja sebelum digantikan oleh perempuan-perempuan yang lain. Sebagai contoh, diorang ni hanya akan memulakan perkhidmatan seawal usia 18 tahun sehinggalah umur mereka mencecah 25 tahun. Tapi guys, korang mesti fikirkan, sebaik saja diorang tamat perkhidmatan tu mesti dah boleh balik kan. Sebenarnya saya pun fikir benda yang sama juga, tapi hakikatnya tak. Kesemua wanita-wanita ni akan disuruh berkahwin dengan pegawai-pegawai kerajaan Korea Utara. Benda berkahwin ni adalah disebabkan pihak kerajaan Korea Utara tu diorang macam tak nak tahu. Segala information mungkin melibatkan benda yang sulit. Rahsia kerajaan ni terlepas sekiranya perempuan-perempuan ni dibenarkan pergi balik ke tempat masing-masing, sebab benda-benda macam ni pernah dibongkarkan oleh seorang wanita Korea Utara tu sendiri yang pernah terselamat dari menjadi pleasure squad ni. Dia kira macam jadi whistleblower lah untuk aktiviti diorang ni. Dan selain tu guys, perempuan-perempuan yang dipilih untuk menjadi pleasure squad ni, mereka tak dibenarkan untuk menghubungi keluarga masing-masing sepanjang tempoh berkhidmat tu. Korang bayangkan lah berapa lama tu. Kisah pleasure squad ni memang kita boleh anggap sebagai salah satu kisah perhambaan wanita zaman moden. Dan dalam kes macam ni, pihak yang berkuasa dekat negara tu memang betul-betul mengambil kesempatan dekat rakyat-rakyat diorang. Diorang buat suka hati diorang je guys. Sebenarnya saya kesian tau bila kita fikirkan kesusahan mak bapak perempuan tu besarkan anak-anak diorang. Diorang bagi makan, tempat tinggal, pakaian, dan suddenly pihak kerajaan Korea Utara tu selamba je pergi rembat anak diorang.